Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya yang dibawakan khas oleh Econsave Bandingkan Harga Kami. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah sebab Allah lah yang mengizinkan untuk kita bersama-sama dalam video kali ini. Dalam hidup kita sudah semestinya kita tidak pernah lari daripada undang-undang. Namun begitu, persoalannya apakah yang berlaku sekiranya sesebuah undang-undang itu membatasi agama. Jadi ini yang kita nak bincangkan dalam topik pada kali ini berkaitan dengan undang-undang membatasi agama. Sudah semestinya banyak soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton kita berkaitan dengan topik ini. Jadi ayo sama-sama kita raikan soalan-soalan tersebut dengan soalan yang pertama. Sama-sama kita baca. Jom! Bagaimana kita nak elak diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika iman kita tidak tetap dan sentiasa berbolak-balik? Satu soalan yang baik. Memang benar dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi sendiri menyebut bahawa sesungguhnya iman pada diri seorang manusia itu kadang-kadang naik dan kadang-kadangnya itu mampu untuk menurun. Jadi salah satunya adalah dengan kaedah kita membaca doa. Sebab Nabi pernah mengajar kita satu doa, iaitu doanya Ya Muqallibal Qulub Tsabbit Qalbi Ala Dinik wa ta'atik. Kita tambah sedikit wa ta'atik, yang bermaksud wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, kau tetapkanlah hati kami ini ataupun hatiku ini dalam keadaan tetap terhadap iman. Jadi sedang penonton sekalian, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi dan kita amalkan setiap kali selepas mana solat. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana cara untuk kita nak mengawal diri kita ni daripada melakukan dosa dengan sebabkan iman kita yang berbolak-balik ini. Dan cara yang keduanya, bagaimanakah untuk kita mengawal iman pada diri kita seperti mana kita tahu bahawa iman kita ini berbolak-balik. Cara yang kedua adalah dengan kita menambahkan ataupun memperbanyakkan amal kebaikan kita. Bagaimana? Dengan cara kita memperbanyakkan sedekah kita, dalam masa yang sama kita istiqamah dengan sedekah kita. Antaranya lagi, kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat kita. Sebab apa? Amalan sunat inilah yang akan menampung setiap kekurangan yang dilakukan sewaktu mana kita melakukan ibadah fardu kita. Okey, mudah-mudahan terjawablah dengan perkongsian 3 tips ni. Soalan pertama kita sudah pun terjawab. Jom sama-sama kita beralih dengan soalan yang kedua dengan menyaksikan VT ini. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita hendak hidup sebagai masyarakat yang bertanggungjawab? Satu soalan yang cukup menarik sebagai tatapan kita semualah. Sebab kita semua ini hidup dalam keadaan bermasyarakat. Mana ada orang yang nak hidup seorang-seorang kan? Jadi sudah semestinya kita perlu ada hak-hak yang perlu kita tuntuti sebagai seorang masyarakat yang bertanggungjawab. Caranya pelbagai. Salah satunya adalah kita ni perlulah bertanggungjawab dengan alam sekitar kita. Janganlah kita ni suka membuang sampah merata-rata ataupun melakukan vandalisme dan sebagainya. Sebab itu adalah salah satu tanggungjawab kita dengan persekitaran. Selain itu juga tanggungjawab kita sesama keluarga kan, kita perlulah menjaga kita punya hubungan dengan kekeluargaan kita ini supaya sentiasa kekal harmoni. Sama juga keadaannya kita hidup dengan kejiranan kita. Ada tanggungjawab yang perlu kita lunaskan. Sebagai contohnya, jangan kita sakiti hati jiran tetangga kita. Selain itu, sebagai contoh yang lain, kita lihat di Econsave itu sendiri. Tanggungjawab Econsave ni bagaimana dengan masyarakat? Mereka akan memastikan harga barangan yang berada di Econsave itu sendiri adalah pada kadar terendah dan juga termurah. Ini juga memberikan bantuan ataupun memberikan kesenangan kepada masyarakat di luar sana apabila ingin berbelanja. Poket selamat, dalam masa yang sama kita boleh berjimat. Okey, mudah-mudahan terjawablah soalan yang kedua ini tentang tanggungjawab kita dalam bermasyarakat. Jom kita beralih dengan soalan terakhir untuk episod kali ini. Sebagai orang yang beragama Islam, boleh tak kita ikut cara pengurusan agama lain? Contohnya, kita sembahyang Zuhur pukul 1.30, tapi syarikat tersebut telah menetapkan syarat rehat ialah pukul 2. Jadi solat kita terpaksa dilewatkan. Jadi apa pandangan Ustaz? Satu permasalahan yang diajukan oleh seorang pekerja lah ni terhadap majikannya. Jadi sebenarnya dalam konteks persoalan tersebut tidak menjadi masalah. Sebab apa? Ianya tidaklah dikirakan sebagai sengaja melewatkan solat. Kerana istilah sengaja melewatkan solat itu adalah merujuk kepada mereka yang tidak ada apa-apa pekerjaan pada saat itu tetapi sengaja tidak solat
sehinggalah tamat ataupun berakhirnya waktu solat tersebut. Namun begitu, berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh pekerja tersebut, jadi kondisi tersebut tidaklah dianggapkan sebagai suatu cara untuk sengaja melengahkan solat. Sebab apa? Ialah kita pun perlu faham syarikat ataupun suatu tempat bekerja itu dia ada polisi-polisi dan juga prosedur masing-masing. Jadi sekiranya pukul 2 diberikan waktu rehat, bermaksud masih lagi panjang waktu solat zuhur tersebut, maka tidaklah dianggap sebagai sengaja melengahkan solat. Tetapi kalau kita ni sengaja dah tahu rehat pukul 2 tapi sengaja masih lagi hold ataupun tangguhkan kita punya solat itu sehingga sampai kepada waktu asar, maka pada saat itu barulah dikira sengaja melengahkan solat. Jadi apa yang telah digariskan panduan ataupun digaris panduankan oleh syarikat tersebut tidaklah dianggap sebagai sengaja untuk kita ni melengahkan solat kita. Tetapi bila mana kita dah masuk rehat, benda pertama kita perlu lakukan adalah dirikan solat terlebih dahulu sebelum mana kita nak melakukan kerja-kerja lain, sebagai contoh pergi makan ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Okey, mudah-mudahan terjawablah ketiga-tiga soalan untuk episod kali ini. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan juga ilmu daripada tajuk kita yang kita bincangkan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk share kita punya video kali ini agar memberi manfaat kepada lebih ramai, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kita dapat melihat lagi ilmu-ilmu yang akan datang, insya-Allah. Saya Dan Luqman mohon mengundur diri, bertemu lagi di lain episod dan rancangan Tunggu Aku Tanya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.